Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zainal Ramzi bin Muhammad Fauzi sebagai ketua dari kumpulan 3. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk emosi. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti dan menilai reaksi emosi para pekerja di tempat kerja dan kepentingan emosi dalam melaksanakan tugasan harian dalam sesebuah organisasi. Satu kajian telah dijalankan di kalangan pekerja sokongan dan pentadbiran di perkhidmatan awam. Pemilihan responden telah dibuat secara rawak. Satu model telah dibentuk oleh model reaksi emosi iaitu MOREM yang dijadikan panduan dalam kajian reaksi emosi. Klasifikasi emosi yang dikaji adalah berdasarkan skop emosi positif dan emosi negatif. Kajian ini mendapati terdapat reaksi para pekerja yang dikaji terhadap emosi negatif dan positif di kalangan mereka dalam melaksanakan tugas harian. Secara keseluruhan, reaksi emosi positif di dalam pekerja dalam organisasi yang dikaji adalah pada tahap sederhana. Reaksi emosi negatif pula adalah pada tahap rendah dan sederhana. Cadangan penyelesaian kepada emosi negatif dan kaedah-kaedah menanganinya juga turut dibincangkan. Pengenalan kepada emosi ialah emosi adalah sesuatu yang dirasai oleh seseorang secara dalaman. Perkataan emosi bermakna gerakan tenaga yang berasal dari perkataan Latin cedere dan Martin. Menurut mereka, pengalaman emosi seseorang memberi kesan terhadap sel-sel otak dan ingatan, lalu membentuk corak-corak yang mempengaruhi perlakuan seseorang. Emosi seseorang juga sukar untuk ditentukan secara objektif. Kerana emosi ini terdapat dia banyak macam mana kedua emosi dan pekerja. Walau apapun aktiviti atau tugasan yang dilakukan oleh seseorang pekerja, beliau akan membawa emosinya bersama-sama. Perkara penting yang perlu dititikberatkan dalam situasi ini untuk mengawal emosi seorang pekerja dalam apa jua keadaan. Ekspresi dan reaksi emosi juga perlu dijaga oleh para pekerja supaya tidak memberi kesan negatif kepada orang lain atau pihak lain. Kajian oleh T. Dance menyatakan bahawa pekerja yang mempunyai status sering meluahkan perasaan emosi marah kepada orang lain. Emosi positif ini termasuklah suka, gembira, tenang, bahagia, ceria, kasih, berani, yakin, bersemangat, pasti, seronok, sensitif yang sesuai dengan keadaan dan sebagainya. Pada asasnya, emosi positif meningkatkan kesejahteraan diri dalam jangka masa panjang. Emosi juga memberi kesan terhadap sikap pekerja dan pelakon mereka, dan mereka menyatakan bahawa emosi memberi kesan terhadap kepuasan kerja, motivasi dan perbuatan keputusan. Dan emosi negatif ini termasuklah sedih, risau, marah, murung, tertekan, dendam, dengki, cemburu, tersisih, rendah diri, takut, kecewa, gelisah, muram, curiga. Alternatif penyelesaian kepada emosi negatif. Rit 1998 nyatakan bahawa emosi mengajar seseorang tanpa pengalaman baik dan tidak baik. Emosi negatif boleh ditangani setelah mengenal pasti punca-punca atau sebab-sebab yang membawa kepada wujudnya emosi negatif itu. Terdapat dua perspektif utama dalam mengenangi emosi negatif ini, iaitu oleh individu atau pekerja itu sendiri dan oleh organisasi. Cadangan-cadangan penyelesaian kepada emosi negatif adalah seperti berikut. Alternatif 1. Meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan pekerja, iaitu dari segi kesedaran ahli, kawalan diri, motivasi, empati dan bersosialisasi. Alternatif kedua, memupuk sikap yang betul dan positif di kalangan pekerja terhadap kerja dan rakan-rakan sekerja. Alternatif ketiga, mengadakan satu sistem perancangan kerja sebagai garis panduan melaksanakan kerja. Alternatif keempat, mewujudkan program sokongan rakan sekerja di tempat kerja, dan akhir sekali mengamalkan komunikasi berharmoni dan berkesan di tempat kerja. Kepentingan emosi dalam berinteraksi. Terdapat beberapa kajian yang menyatakan bahawa emosi ini adalah penting di tempat kerja, terutamanya di antara para pekerja dengan pelanggan. Emosi di tempat kerja menunjukkan kepada kualiti interaksi di antara para pekerja dengan pelanggan, dan pelanggan dalam konteks ini menunjukkan kepada sesiapa sahaja untuk berinteraksi dengan para pekerja. Dan
Beliau menjelaskan bahawa para pekerja perlu melaksanakan tugas berdasarkan keupayaan mental dan fizikal, dan mereka juga perlu menangani emosi sebagai sebahagian daripada pekerja. Pandangan pekerja terhadap emosi. Pekerja yang dikaji menyatakan bahawa emosi negatif yang dialami disebabkan oleh beberapa faktor seperti beban dan tekanan kerja yang banyak, hubungan dengan rakan sekerja tidak menggalakkan masalah peribadi atau keluarga. Dan dalam rangka kajian ini, temu buah secara rawat telah dijalankan di kalangan pekerja jabatan tersebut untuk mengetahui dan mendapatkan pendapatan semua pekerja yang dikaji itu. Selain itu, mereka juga menyatakan bahawa emosi negatif biasanya menjejaskan prestasi mereka, dan emosi negatif ini pihak pengurusan organisasi bolehlah memberi tumpuan kepada aspek emosi kerana berdasarkan pandangan pekerja yang dikaji. Kajian berlandaskan teori dan konsep pengurusan. Hasil kajian ini menyokong teori serta kajian pengurusan dan perlakuan organisasi bahawa faktor kemanusiaan perlulah diberi perhatian dalam pelaksanaan kerja. Cooper dan Sawaf 1997 menyatakan bahawa emosi mempunyai nilai dalam bidang kepimpinan dan organisasi. Menurut mereka lagi, emosi merupakan faktor kejayaan kritikal dalam membuat keputusan. Perhubungan kerja kumpulan, kesetiaan pelanggan, komunikasi telus serta terbuka, pembaharuan strategik, kreativiti dan inovasi. Goleman 1999 yang membuat kajian terperinci tentang kecerdasan emosi di tempat kerja pula menyatakan bahawa pekerja yang menggunakan emosi mereka dengan bijak mampu menangani isu-isu yang sukar dengan berkesan, saling memahami dan mempunyai sikap terbuka, yang mana ini akan menyumbang kepada penghasilan kerja berkualiti. Emosi yang ekstrim atau melampau juga turut. Balik kepada sebab-sebab berlakunya emosi negatif. Emosi seseorang boleh dikenal pasti dengan membuat andaian tentang emosi dan pemikiran berdasarkan perlakuan, ekspresi wajah dan pergerakan badan. Menurut mereka lagi, emosi negatif seperti takut dan marah memberi kesan terhadap penumpuan kerja. Emosi negatif adalah disebabkan oleh tekanan kerja yang boleh membawa kepada kemarahan. Menurut kajian yang telah dijalankan, emosi negatif berlaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti beban dan tekanan kerja yang banyak, kerja dan peranan yang sentiasa berubah-ubah, persekitaran kerja yang tidak menggalakkan masalah peribadi atau keluarga, tidak mampu mengawal diri dari segi tindakan, sikap dan perlakuan, tidak cuba memahami apa yang orang lain fikir atau rasa, tidak mahir menangani perhubungan dengan orang lain, kurang persediaan dalam menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja, dan kurang tolak ansur serta kerjasama di antara pekerja. Maklum balas ini diperoleh dari temu bual yang telah dijalankan secara rawat. Kaedah menangani kesan-kesan emosi negatif. Nombor 1, kawalan diri. Mengawal diri dari segi percakapan, tindakan, pemikiran, sikap dan segala bentuk berkelakuan. Kesemua ini juga adalah berkaitan dengan keupayaan mengawal perasaan di dalam kalangan keadaan sukar yang mencabar kredibiliti dan kesabaran. Implikasinya, sebarang perkara yang boleh mewujudkan emosi negatif akan membendung dan elemen mengawal diri. Dan yang kedua, motivasi. Asas pertama ialah positif untuk menambahkan. Akhir sekali, iaitu kesimpulan, berdasarkan perbincangan dan kajian yang telah dilaksanakan tentang reaksi emosi di tempat kerja, jelaslah bahawa secara keseluruhannya emosi merupakan salah satu elemen yang perlu diberi perhatian dalam menguruskan sumber manusia di sebuah organisasi. Organisasi tidak boleh terlepas pandang kepada emosi pekerja kerana kajian telah membuktikan bahawa emosi pekerja turut menyumbang kepada pencapaian organisasi dari pelbagai aspek, terutamanya dari segi kualiti kerja, perhubungan atau komunikasi dan kepuasan pelanggan.
Emosi pekerja juga menjadi penyumbang kepada kejayaan dan kecemerlangan organisasi kerana mereka adalah aset atau tunggak utama bagi melaksanakan segala aktiviti dan tugasan. Terima kasih. Itu saja dari kumpulan kami yang membentangkan tajuk emosi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.